أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى المؤلف العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى وحجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى ومشايخنا وآبائنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah, taufik hidayah, pertolongan i'anah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah, melibatkan diri dalam majlis ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap mereka kepada penuntun ilmu kerana mereka redha apa yang dilakukan oleh penuntun ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu pada malam ini mendapat apa yang dijanjikan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbetulkan niat kita semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada perbincangan kita, kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Terjemahan daripada kitab Lubab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Muka surat 138. Sambungan bab yang kedua fi asrarit taharah. Bab yang kedua pada menyatakan rahsia bersuci. Situ. Bahagian yang kedua kata musannif rahimahullahu taala, bahagian yang kedua at-taharatu 'anil hadath. Bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan dalamnya itu 3 fasal. Al-fasl awwalu fi kaifiyatil wudu'i. Fasal yang pertama pada menyatakan kaifiat mengambil air sembahyang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza faraqa ahadukum min al-bauli wal gha'iti wa tanzifi falyatawadda." Apabila selesai seseorang kamu daripada kencing dan berak dan daripada bersuci, yakni bagi istinja, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda." Tidak menerima Allah Taala akan sembahyang daripada seseorang yang berhadas hingga mengambil air sembahyang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yuhafidha 'ala al-wudu'i illa mu'minun." Tidak memeliharakan atas air sembahyang itu melainkan orang mukmin. Jadi al-babus tsani fi asrarit taharah, bab yang kedua daripada kitab yang pertama pada menyatakan kitabut taharah. Musannif rahimahullahu taala menyebut al-babus tsani fi asrarit taharah, bab yang kedua pada membincangkan rahsia bersuci. Dalam babus tsani ini bab ada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama at-taharatu 'anil khubuthi, bersihkan diri daripada najis.
Kemudian bahagian yang kedua at-taharatu 'anil hadas. Kita bincang sekarang at-taharatu 'anil hadas, bersih daripada hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas pertengahan ataupun hadas besar. Ada ulama bilang dua je hadas kecil dan hadas besar. Dibilang hadas kecil dan hadas besar kerana pandang kepada cara untuk menghilangkannya. Cara untuk menghilangkan hadas dua je. Sama ada berwuduk ataupun mandi wajib. Berwuduk untuk hadas kecil, mandi wajib untuk hadas besar. Itu orang yang membahagikan hadas kepada kecil dan besar. Ada yang membahagikan hadas kepada tiga, kecil, besar dan juga pertengahan. Kenapa dibahagi kepada tiga? Pandang kepada larangan dia. Yang larangan dia terlalu sikit, larangan disebabkan hadas tu sikit, maka disebut hadas kecil. Kalau larangan dia banyak sikit, nama dia hadas pertengahan. Kalau larangan dia lagi banyak, nama dia hadas besar. Contohnya kentut larangan dia apa dia? Kencing larangan dia apa dia? Larangan dia sembahyang. Setelah kencing kita dilarang sembahyang. Kenapa? Kita berhadas kecil. Dilarang menyentuh Al-Quran, namun baca Al-Quran tak ada masalah. Kan? Adapun hadas pertengahan, iaitu hadas disebabkan keluar mani ataupun bersetubuh, maka larangan dia apa dia? Tambah lagi. Sembahyang pun tak boleh, sentuh Al-Quran pun tak boleh, baca Al-Quran pun tak boleh. Tadi sentuh je tak boleh, tapi boleh baca. Itu hadas kecil. Kemudian hadas besar, iaitu hadas haid nifas. Hadas haid nifas ni lebih besar. Kenapa? Dia bukan sekadar tak boleh sembahyang, bukan tak boleh sentuh Al-Quran, baca Al-Quran, bahkan puasa pun tak boleh. Kan? Adapun hadas pertengahan tadi boleh puasa. Hadas besar tak boleh puasa, iaitu hadas haid dan juga nifas. Jadi apa yang kita nak bincang pada malam ni, bahagian yang kedua at-taharatu 'anil hadasi, bersihkan diri daripada hadas. Jadi untuk sah sembahyang kena bersih diri daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi dalam fasal yang pertama, jadi kata musannif di bawah bahagian yang kedua ini, dalam bab at-taharah, dalam bab yang kedua ini ada beberapa fasal. Fasal yang pertama fi kaifiyatil wudu, pada menyatakan kaifiat wudu, cara berwudu. Didatangkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faragha ahadukum minal bauli wal ghaiti wat tanzifi falyatawadda. Artinya apabila selesai seseorang kamu daripada kencing dan berak dan daripada bersuci daripada istinja. Mana dah selesai berak, selesai kencing, kemudian selesai dah istinja, maka ketika itu falyatawadda, maka hendaklah kamu ambil air sembahyang. Suruhan ambil air sembahyang ni kalau kita nak sembahyang. Kalau kita nak buat perkara-perkara yang mewajibkan wudu, maka falyatawadda. Tapi kalau kita tak ada keinginan untuk buat perkara-perkara yang memerlukan wudu, maka tak perlu wudu. Kan? Suruhan wajib untuk kalau kita nak buat perkara-perkara yang mewajibkan wudu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak terima sembahyang salah seorang daripada kamu idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sehinggalah dia berwudu. Ini menunjukkan hadas kecil, kerana wudu ini mengangkat hadas kecil. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yuhafizu 'ala al-wudu illa mu'minun. Tidak memelihara akan air sembahyang melainkan orang yang beriman. Orang yang beriman ni dia jaga wudu dia. Kan? Ada wudu wajib, ada wudu sunat. Wudu wajib seperti mana kita sebut tadi, nak buat perkara-perkara yang dituntut oleh syarat dia adalah berwudu. Tuntutan yang syaratnya merupakan, yang wudu merupakan syarat dia, seperti sembahyang, seperti menyentuh Al-Quran. Maka wudu tu orang panggil wudu wajib. Ada wudu sunat. Wudu sunat apa dia? Tajdid wudu. Kita dah ada wudu tadi, ambil sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib kita mengaji. Lepas mengaji apa semua, kita orang bang isyak, kita pun ada dah wudu, turun ambil pula ayat sembahyang. Itu orang panggil tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu ni hukum ni sunat. Kan? Begitu juga berkekalan dalam wudu. Walaupun kita bukan nak baca Al-Quran, bukan nak menyentuh Al-Quran, bukan nak sembahyang, namun disunatkan kita berkekalan di dalam wudu.
Ikut sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafizu 'ala al-wudu'i lan yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Tiadalah memelihara atas air sembahyang itu melainkan orang yang beriman. Nabi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu dan sayugianya bahawa hendaklah memulai orang yang mengambil air sembahyang itu dengan bersugi. Maka sesungguhnya telah bersabda Nabi SAW, inna afwahakum tariqul qur'ani fatayyibuha bisiwaki. Bahasanya segala mulut kamu itu jalan Quran, maka baikkan oleh kamu akan dia dengan bersugi. Maka seyogianya bahawa berniat ketika bersugi itu menyucikan akan mulutnya bagi membaca Al-Quran dan zikir dalam sembahyang. Dan sabda Nabi SAW, salatun ala athari siwaki afdalu min 75 salatan bighairi siwakin. Sembahyang sesudah bersugi itu terlebih afdal daripada 75 kali sembahyang dengan tiada bersugi. Dan lagi sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Jika bahawa tiada kesukaran atas umatku itu, nescaya aku suruh akan mereka itu bersugi pada tiap-tiap sembahyang, yakni suruh wajib. Dan lagi sabda Nabi SAW, alaikum bisiwaki fa innahu matharatun lil fami amardatun lir rabbi amajlatun lil basari. Hendaklah atas kamu sentiasa bersugi, maka bahwasanya bersugi itu menyucikan bagi mulut dan meredakan bagi Tuhan dan menerangkan bagi mata. Jadi musannif rahimahullahu taala mulakan dengan sunat-sunat sebelum kita berwuduk. Dalam wuduk dia ada perkara yang sunat, ada perkara yang wajib, ada perkara yang makruh. Ini musannif rahimahullahu taala mulakan dengan sunat sebelum wuduk. Antaranya adalah bersiwak. Itu kata musannif rahimahullahu taala sayugia bahawa hendaklah memulai oleh orang yang mengambil air sembahyang itu dengan bersugi. Sunat kita bersugi dulu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afwahakum tariqul Quran fatayyibuha bisiwak. Bahawa segala mulut kamu itu jalan Al-Quran. Mulut ni kita nak guna untuk membaca Al-Quran, maka percantikkan, perbaikkan mulut kamu dengan berwuduk. Fatayyibuha, indahkan ataupun wangikan mulut kamu bisiwak, dengan bersugi. Kan dapat pahala baca Quran tu, dapat pahala dah. Satu huruf kita baca Al-Quran dapat 10 pahala. Alif lam mim. Alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf mendapat ganjaran 10 pahala. Kemudian kita bersiwak pula dengan berwuduk tadi untuk membaca Al-Quran, kita bersiwak pula. Maka ketika itu mendapat pahala asing pula. Inna afwahakum, kata Nabi SAW, sesungguhnya mulut-mulut kamu itu tariqul Quran, jalan Al-Quran. Mana nak baca Al-Quran dengan mulut tu. Maka ketika itu fatayyibuha bisiwak, wangikan mulut kamu itu dengan siwak. Begitu juga sabda Nabi SAW, salatun ala athari siwak afdalu min 75 salatan bighairi siwak. Ini kelebihan. Kita bersiwak, pegang sugi sebelum kita takbir sembahyang, kita bersiwak dulu. Sembahyang orang yang bersiwak, pahala dia berapa? Salatun ala athari siwak. Sembahyang sesudah bersugi itu afdalu, lebih afdal, min 75, daripada 75 sembahyang bighairi siwak, tanpa bersugi. Kan? Bersiwak tu pahala dia. Sembahyang berjemaah pahala dah 27 kali ganda. Berjemaah dan bersiwak lagi pahala. Maka dalam ibadat sembahyang tu, masya-Allah, kita boleh menarik sebanyak mungkin pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain daripada sembahyang jemaah, sembahyang dalam keadaan bersiwak. Sebelum sembahyang tu bersiwak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ala kulli salatin. Kalaulah tidak membebankan atas umat aku, nescaya aku suruh mereka. Suruh sebagai suruhan wajib. Sekarang Nabi suruh tak? Suruh, tapi suruh sebagai suruhan sunat. Nabi SAW bersabda, kalaulah tidak membebankan atas umat aku, la amartuhum bisiwak, nescaya aku suruh mereka untuk bersugi dulu. Inda kulli salatin, bagi tiap-tiap sembahyang. Tapi tak, Nabi tak suruh. Nabi suruh juga, tapi bukan suruhan wajib. Kalau tak membebankan umatku, kata Nabi, aku akan suruh
sebagai suruhan wajib. Kenapa? Ganjaran dia banyak, pahala dia banyak, fadilat dia lebih. Nanti antara sabda Nabi SAW tentang kelebihan bersiwak, alaikum bisiwak fa innahu mutahharatun lil fami. Hendaklah kamu bersiwak, fa innahu, maka sesungguhnya, kerana sesungguhnya bersiwak itu mutahharatun lil fami, membersihkan mulut, wa mardatun lirabb, mendapat keredaan Tuhan, wa mujlatun lil basar, mencerahkan ataupun menerangkan mata. Mata terang, Allah Ta'ala reda, mulut pun bersih. Itu antara kelebihan bersiwak. Maka sebelum wuduk, sunat dulu kita bersiwak. Begitu juga sebelum kita takbiratul ihram, sunat kita siwak. Sebelum baca majlis ilmu tadi ni, sunat dulu kita bersiwak. Nanti akan disebut kepada kita tentang bilakah waktu sangat dituntut untuk bersiwak. Dan sunat pula. Dan sunat pula bersugi pada tiap-tiap sembahyang dan tiap-tiap mengambil air sembahyang, dan jika tidak disembahyangkannya kemudian daripadanya itu sekalipun. Dan sunat bersugi pada tiap-tiap berubah bau mulutnya dengan sebab tidur, atau sebab lama berdiam, atau sebab makan sesuatu yang busuk baunya. Tetapi jangan bersugi pada ketika puasa kemudian daripada gelincir matahari, kerana yang demikian itu makruh. Dan kaifiat bersugi itu bahawa hendaklah engkau bersugi dengan sesuatu yang kesat, lagi menghilangkan akan daki yang ada pada gigi dan yang di dalam mulut. Dan bersugilah pada lintang gigi dan bujurnya dengan kayu arak atau lainnya. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, antara waktu-waktu yang dituntut untuk kita bersugi apa dia? Berwuduk. Sebelum berwuduk, sebelum kita semayang, walaupun tak semayang, duduk kerana semayang, bersugi dulu. Allah tak jadi semayang, tak apa. Yang penting bersiwak. Itu kata musannif, bersiwak sebelum sembahyang. Setiap-tiap kali mengambil air sembahyang, dan jika tiada disembahyangkannya kemudian daripadanya sekalipun. Setiap kali berwuduk kita bersiwak, walaupun lepas berwuduk tu tak sembahyang. Itu maksud dia. Dan sunat bersugi tiap-tiap kali mulut kita berubah. Mulut kita berubah ni banyak sebab, antaranya bangun tidur. Bangun tidur mulut dah berubah bau, maka disunatkan kita bersiwak. Begitu juga ketika diam lama tak cakap, mulut kita katup. Mulut kita ni bila tak cakap, makanan tak masuk, kemudian kita tak bercakap, suara tak keluar, maka ketika itu mulut kita berbau. Diam lama, diam daripada bercakap ataupun tak makan lama, itu menyebabkan mulut kita busung. Kecuali kita musannif rahimahullahu ta'ala untuk orang yang berpuasa setelah gelincir matahari, maka ketika itu tak sunat untuk dia bersiwak. Orang puasa setelah gelincir matahari tak sunat dia bersiwak. Kerana apa? Kerana bau mulut orang yang berpuasa tu lebih wangi daripada bauan kasturi. Maka jangan buang bauan yang wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi tak bersiwak untuk orang yang berpuasa bila setelah gelincir matahari. Habis. Kalau bersiwak juga hukum dia makruh. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, kaifiat bersiwak, dia kata kita bersiwak dengan melentang gigi ataupun bujur gigi. Melentang gigi ni kita macam tu melentang gigi, bujur gigi macam tu, kan? Kemudian kata musannif, dan bersiwaklah dengan kayu arak. Ni kayu arak, kayu sugi lah orang panggil, kayu arak. Dengan yang lain boleh, bergigi pun termasuk bersiwak, kan? Dengan bergigi, tak ada bergigi habis, tak ada kain lah. Ada kain, pocok kain, guna kain, buat macam mana bergigi tak ada, katakan. Yang penting benda yang boleh menghilangkan kotoran-kotoran di gigi. Cuma yang lebih afdal adalah kayu, antara bergigi dengan kayu siwak tu, kayu siwak tu lebih afdal, kan? Jadi kita dua-dua sekali lah, bergigi pun kita guna, kayu siwak pun kita guna. Bangun tidur kita pakai ubat gigi, bergigi, kan? Kemudian selesai dah, nanti kita berwuduk, kita siwak pula sebelum kita berwuduk. Ambil kelebihan kayu siwak. Kemudian masa kita nak takbir sembahyang, kita siwak pula sebelum takbir sembahyang, kan? Kemudian nak baca Al-Quran, kita siwak pula sebelum baca Al-Quran. Habis. Maka tatkala selesai daripada bersugi itu, hendaklah duduk pada tempat yang tinggi, padahal menghadap kiblat, supaya tiada terkena akan dikau percik air sembahyang itu. Dan baca olehmu Bismillahirrahmanirrahim, kerana sabda Nabi SAW, la udu'a liman lam yusammillahi ta'ala alaihi.
Tiada sempurna air sembahyang bagi barang siapa yang tidak mengucap bismillah atas permulaan mengambil air sembahyang itu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, selesai dah siwak, kita duduk tempat yang agak tinggi. Supaya apa? Masa kita berwuduk, air tu tak pacik kena kain kita. Takut nanti was-was. Kita dah sangka ayat kotor, kita dah sangka ayat najis dan sebagainya. Maka duduk tempat yang agak tinggi supaya tak timbul syak was-was dalam diri kita. Kita ambil sembahyang, sebelum tu kata musannif rahimahullah taala, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda bi basmalah fa huwa aqta. Tiap-tiap urusan yang mempunyai cita-cita namun tidak dimulakan dengan bismillah, maka urusan tu aqta. Apa dia aqta? Qalilul barakah, kurang berkat dia. Maka disunatkan setiap pekerjaan yang mubah, yang harus, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Apatah lagi bab wuduk. Wuduk ni ada tuntutan untuk kita baca bismillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yusammi lima lam yusammillah ta'ala alaihi. Mana dia tak sempurna wuduk orang yang tak baca bismillah. Sah tapi tak dapat fadilat kelebihan wuduk tu. Kan, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita basuh, masa kita nak basuh tangan tu, mulut kita bismillahirrahmanirrahim. Kan? Kemudian, dan pada ketika itu hendaklah engkau baca a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aku minta peliharakan dengan Dikau ya Tuhanku daripada godaan syaitan, dan aku minta peliharakan dengan Dikau wahai Tuhanku. Kemudian baca doa kata musannif rahimahullah taala, a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Minta berlindung daripada gangguan syaitan. Syaitan ni ganggu kita. Ada syaitan nama dia Walhan. Syaitan ni dia suka mewas-waskan orang beribadat. Dia main. Masa tu dia kata tu tak kena tu. Oh tak niat lagi tu. Kan contohnya. Kita basuh muka dah, basuh dah ayak banyak, dia kata tu tak basah tahun ni. Basuh pula. Basah habis baju-baju dia masa basuh muka. Kerana syaitan ganggu dia. Syaitan tu nama apa? Nama Walhan. Jadi terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan pertolonganmu min hamazatis syayatin, daripada gangguan-gangguan syaitan, wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku mohon kepadamu ya Allah bahwasanya syaitan tu datang. Minta jauh daripada syaitan datang untuk mengganggu kita. Kemudian maka engkau membasuh kedua tangan 3 kali dahulu daripada memasukkan akan keduanya itu dalam bijana, dan baca ketika itu Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Wahai Tuhanku, bahwasanya aku pohonkan akan Dikau akan sempurna dan barakah, dan aku minta peliharakan dengan Engkau daripada celaka dan binasa. Jadi basuh tangan bismillahirrahmanirrahim, masa basuh tu. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, setiap basuhan anggota tu disertai dengan doa. Kan? Disertai dengan doa. Doa ketika mana basuh tangan tu baca macam mana? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, aku mohonkan akan Dikau akan sempena wal barakah, dan juga keberkatan. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Aku mohon berlindung dengan pertolonganmu daripada celaka dan binasa. Minta kesempurnaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala barakah. Apa dia barakah? Barakah ni ziyadatul khair minallah, kebaikan dan kelebihan yang datang daripada Allah. Itu barakah. Kan? Teruskan. Dan hendaklah engkau berniat pada ketika itu akan mengangkatkan hadas dan atau istibahatis salah, dan engkau kekalkan niatmu itu hingga membasuh muka, kerana tempat wajib niat itu pada ketika membasuh muka jua. Tetapi sunat diniatkan mengambil air sembahyang itu daripada mula membasuh tangan. Dan jika lupa akan niat itu pada ketika membasuh muka, nasihat tidak memadai ia akan dia, dan wajib mengulangi akan niat itu pada ketika membasuh muka. Dan demikian lagi sunat mengekalkan akan niat itu hingga selesai daripada mengambil air sembahyang. Jadi kata musannif rahimahullah taala, masa kita basuh tangan tu dah ada niat wuduk dah. Berkekalan niat tu sampai bila? Sampai kita membasuh muka. Tadi sunat niat. Sunat masa kita basuh tangan tu niat apa? Niat untuk melaksanakan sunat, melaksanakan wuduk.
Ni basuh tangan ni basuh untuk berwuduk, melaksanakan sunat wuduk. Dah terlintahlah dalam hati kita ni, aku berwuduk ni. Dan berkekalan niat tu sampai bila? Sampai membasuh muka. Waktu wajib niat sebenarnya bila? Ketika air kena di muka. Sebab kaedah kita, sebab yang dikatakan niat tu, apa yang dikatakan niat? Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Nak buat sesuatu serta buat. Bila yang dikatakan wuduk tu? Yang dikatakan wuduk tu ketika basuhan pertama muka kita, anggota pertama wuduk. Maka tu yang dimulakan, yang dikatakan mula-mula wuduk. Hak yang tadi mula sunat wuduk. Namun ketika tu kita dah niat berwuduk. Tapi niat itu tak dikira rukun lagi. Yang dikira rukun wuduk tu bila niat ketika air mula kena muka. Masa tu, masa air kena muka tu berkekalan niat kita. Daripada basuh tangan duk niat wuduk. Mana hati kita dalam keadaan sedang berwuduk. Kemudian masa air kena di muka tu, masa tu masih lagi ada niat dalam hati kita. Aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kan? Masa air mula kena di muka kita. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, begitu juga sunat kita berkekalan niat tadi ni sehinggalah habis wuduk, sehinggalah selesai berwuduk. Apa dia maksud berkekalan niat? Hati kita tak paling daripada wuduk. Maka contohnya kita basuh kaki ni, aku basuh ni kerana nak hilangkan kotoran. Tu berpaling, itu berpaling daripada niat wuduk. Sunat berkekalan mana kita sentiasa dalam keadaan ingat yang kita berwuduk. Kalau kita berpaling daripada niat wuduk, berpaling itu, maka ketika itu tak dikira. Contoh, setelah kita basuh muka, masa kita basuh tangan. Masa kita basuh tangan ni, kita kata ni bukan aku nak wuduk ni, aku nak hilangkan kotoran. Atau kita berpaling. Kita berpaling daripada niat wuduk. Maka ketika itu kena mula balik niat. Tapi kalau kita tak berpaling daripada niat wuduk, tak apa, terus basuh. Kan? Walaupun niat tu dah tak ada masa basuh muka aja. Masa basuh tangan tak ada niat. Masa basuh kaki tak ada niat. Tapi kita tak berpaling daripada niat. Tak ada masalah. Sah lagi wuduk yang lalu. Wuduk seterusnya, anggota-anggota seterusnya. Itu maksud dia. Dan demikian lagi sunat mengekalkan akan niat itu hingga selesai mengambil air sembahyang itu. Habis. Kemudian maka ambil olehmu air 1 cebok dan berkumur-kumur engkau dengan dia 3 kali dan baca olehmu ketika itu, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Wahai Tuhanku, tolongi olehmu akan daku atas membaca kitabmu dan atas membanyakkan zikir bagimu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, setelah basuh tangan kita pun berkumur, masukkan air ke dalam mulut. Baca doa ni, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Ya Allah, bantulah aku ala tilawati kitabika, atas membaca kitab kamu. Kita minta supaya Allah Ta'ala jadikan mulut kita ni rajin baca Al-Quran. Wa kasrati dzikri laka, dan banyak mengingatimu, banyak menyebut namamu. Itu mana wa kasrati dzikri laka. Kemudian maka ambil olehmu pula air 1 cebok dan masukkan ke dalam hidungmu 3 kali dan baca olehmu ketika itu, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta radin anni. Wahai Tuhanku, dapatkan olehmu akan aku bau-bauan syurga padahal engkau redha daripadaku. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, ambil 1 cakup. 1 cakup ni satu ni lah. Bagaimana? Satu apa ni? 1 cakup mana? 1 cakup, bukan 1 cebok tu kan. 1 cakup tangan kita ni. Ambil, kemudian masukkan ke dalam hidung. Kita hisap. Kemudian kita muih. Kan? Ketika itu kita baca apa? Allahumma arihni raihatal jannati wa anta radin anni. Ya Allah, berilah aku dapat menghidu bauan syurga. Wa anta radin anni, sedangkan engkau meredai aku ya Allah. Minta untuk bau syurga. Kerana nak masuk syurga ni dia bau dulu. Kan? Jarak yang jauh dah bauan syurga untuk ahli syurga. Orang yang layak masuk syurga dah bauan syurga. Kalau boleh bau syurga tu, tanda kata nak masuk syurga tu. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidung yang kita ada ni, yang kita sedang berwuduk ni, yang kita sedang hisap air kemudian buang air tu, dengan doa Allahumma arihni raihatal jannati wa anta radin anni.
Ya Allah, berilah aku dapat bau-bauan syurga. Wa anta radin anni, sedangkan kau redha daripada aku. Tu ketika kita nak menghisap air masuk ke dalam hidung kita. Kemudian maka keluarkan olehmu akan air yang di dalam hidung engkau itu serta yang cemar-cemar yang di dalamnya, dan baca olehmu ketika itu, Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa min su'id dari. Tadi baca ketika nak hisap masuk. Ni lepas kita buang dah. Buang tu baru kita baca doa ni pula. Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa min su'id dar. Wahai Tuhanku, bahwasanya aku minta peliharakan dengan Dikau daripada segala bau neraka dan daripada kejahatan negeri. Minta ya Allah, jauhilah aku daripada bau neraka dan juga negeri yang jahat. Negeri yang jahat itu neraka. Minta jauh daripada bau neraka. Kerana ahli neraka duduk jauh dah bau dah neraka. Kan? Kemudian maka engkau ambil pula air 1 cebok dan basuh olehmu akan mukamu serta dahi serta berniat. Dan had muka yang wajib dibasuh itu daripada permulaan dahimu hingga dagumu, dan daripada telinga hingga telinga yang kedua. Dan wajib menyampaikan air itu kepada tempat tahdif, iaitu tempat yang diadatkan oleh perempuan Arab mencukur akan dia, iaitu daripada antara hujung telinga dan atas pertengahan dahinya. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4, iaitu 2 kening, 2 misai, 2 bulu mata dan 2 tali tudung, iaitu yang berbetulan dengan telinga hingga janggut. Tali tudung ni jambang lah, kan? Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang, dan tiada wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh janggut yang tebal, iaitu yang tiada kelihatan kulit dagu itu pada ketika berhadapan. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ni benda yang kita panggil muzakarah, murajaah. Kita dah kerti belaka dah bab wudu, siapa dia tak kerti kan, dalam majlis ilmu ni insya-Allah semua selesai dah, rukun wudu, syarat wudu dan sebagainya. Jadi kita sebut juga, kita ulang baca ni kerana apa? Sebagai murajaah, ulang balik apa yang kita tahu. Kata Luqman Al-Hakim, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dapat faedah, dapat manfaat, sama ada dia dah reti ataupun belum reti. Orang yang duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan tak reti, faedah dia, manfaat dia dapat ilmu. Orang yang dah reti dah, bab tu aku tahu dah, tapi dengar juga, apa faedah dia? Dengar benda yang dah tahu, yakin dia terhadap ilmu. Hak dia tahu, bertambah mantap, bertambah yakin dengan ilmu dia. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, kemudian basuh muka setelah komor, setelah masuk air dalam hidung, kemudian setelah menghembuskan air, basuh muka. Bila sebut basuh muka, masa air kena muka tu, masa itulah niat. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum tu sunat niat. Yang ni ketika ayat kena muka tu wajib niat. Kata musannif rahimahullahu taala, bila sebut muka ni had muka. Had muka ni dia kata ukuran panjang daripada ni, tempat tumbuh rambut ni sampai sini bawah ni, akhir tulang dagu. Di sini. Jadi kita daripada sini sampai sini. Kan? Ni akhir tulang dagu, lahyain ni, 2 tulang dagu ni. Kemudian ukuran lebar dia daripada ni. Daripada anak telinga ni sampai sini. Kalau kita tarik benang, kan, ambil daripada sini atas turun sampai sini, kemudian pergi sampai ujung dagu ni, kemudian sampai sini pula, naik balik atas singgah ni. Itu orang panggil had muka. Kalau kita tarik benang, itu orang panggil had muka. Nah, walaupun ini had muka, tapi bila basuh kita kena lajak sikit. Lajak sikit daripada had. Kalau kita tarik benang tadi ni, kena keluar sikit daripada benang tu. Walaupun dia bukan had muka, tapi kena lajak. Kerana apa? Kaedah kita, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tak sempurna basuh muka kadar had wajib ni, ikut had yang wajib ni, melainkan kena lajak sikit. Lajak sikit tu jadi wajib. Lajak banyak sunat. Lajak sikit wajib, lajak banyak sunat. Nanti kita tengok dalam hadis Nabi SAW tentang lajak banyak tu. Itu had muka. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, wajib juga basuh maudhi'at tahdhif. Apa dia maudhi'at tahdhif ni? Tempat ni. Kalau kita tarik benang tadi kan, dari sini sampai sini ada ni. Ni tempat ni. Ni orang panggil maudhi'at tahdhif. Biasanya orang Arab akan buang ni. Dia buang kawasan ni sebab apa? Nak bagi muka dia nampak luas, kan? Maudhi'at tahdhif. Ni kena buang, kena basuh. Begitu juga sini. Sini orang panggil tali tudung. Tali tudung panggil apa? Sekben, kan?
Sideburn ni orang panggil had muka. Jadi bulu-bulu yang ada di muka tu wajib sampaikan air. Bulu mata, bulu kening, bulu mata, janggut, misai, kemudian sideburn ni. Kalau dia ada jambang wajib berjambang dia tu basahkan air. Kalau sideburn ni kena. Orang perempuan kena-kena ni panjang, kan? Oleh kerana dia tumbuh kawasan had muka, wajib dia basuh. Jangan dia tak pergi ke belakang, dia tolak pergi belakang telinga dia berwuduk. Ni tak sah dia. Kenapa? Rambut yang tumbuh di sini ni orang panggil masih lagi dalam had muka, wajib dia basuh. Panjang tu, kan? Dia tak boleh panjang. Dia kena wajib basuh semua panjang ni. Kerana tu had muka. Begitu juga janggut kena basuh. Misai kena basuh. Kena basahkan. Kemudian di bawah janggut, dagu di bawah janggut, tengok kalau janggut tu tebal, sunat sampaikan air ke bawah dagu bawah janggut. Kalau janggut tu nipis, wajib sampaikan air ke dagu. Nak tahu tebal nipis macam mana? Kita sembang dia, nampak tak dagu dia? Di celah-celah janggut nampak dagu, tu nipis tu. Kalau kita sembang dia tak nampak dagu dia, janggut dia tebal tengah, tak nampak dagu dia, itu tebal tu. Hak yang tebal tak wajib sampaikan air ke bawah dagu, ke bawah janggut. Hak yang nipis wajib sampaikan air. Itu kata musannif, dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang, dan tiada wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh janggut yang tebal itu. Iaitu apa dia tebal nipis itu? Iaitu yang tiada kelihatan kulit dagu apabila kita berhadapan. Itu makna tebal tu. Habis. Dan baca olehmu ketika membasuh muka itu, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bizulumatika yawma tuswaddu wujuha a'daika. Wahai Tuhanku, putihkan olehmu akan mukaku dengan cahayamu pada hari jadi putih segala muka awliyamu, dan dengan engkau hitamkan akan mukaku dengan kelammu pada hari jadi hitam segala muka seterumu. Dan sunat menyelak-nyelak janggut yang tebal dengan segala anak jari dari bawah dagumu, dan sunat melebihkan membasuh muka daripada had wajibnya, iaitu dinamakan ghurrah. Karena sabda Nabi SAW, inna ummati yuda'una yawman qiyamati ghurran muhajjalin min atharil udu'i faman istata'a minkum an yutila qurratahu falyaf'al. Bahawa umatku diserukan pada mereka itu pada hari kiamat, padahal keadaan muka mereka itu bercahaya-cahaya daripada bekas air sembahyang mereka itu. Maka barang siapa kuasa daripada kamu bahawa ia melanjutkan ghurrahnya, maka hendaklah diperbuatnya. Jadi sabda Nabi, kata musannif rahimahullahu taala, sunat masa kita basuh muka tu baca doa ni. Basuh muka tu mana tengah-tengah duk basuh tu lah, kan? Benda yang boleh baca ketika basuh, basuh. Benda yang tak boleh baca ketika basuh, baca setelah basuh, kan? Macam kita orang panggil berkomor tadi. Berkomor tu nak baca macam mana? Duduk tengah komor, kan? Baca setelah komor ataupun sebelum berkomor. Ada pun benda yang boleh kita baca ketika basuh, baca ketika basuh. Contohnya masa kita basuh muka, masa tu mulut kita boleh bergerak, boleh berbunyi, boleh membaca. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika. Ya Allah, bayyid wajhi, putihkan mukaku, binurika dengan cahaya kamu, yawma tabyaddu wujuhi awliyaika, pada hari di mana menjadi putih wajah-wajah kekasih-kekasih kamu. Di hari akhirat kelak ada orang yang muka putih, ada yang muka kelabu, ada yang muka hitam. Muka putih ni orang yang bersih daripada dosa. Muka yang kelabu ni orang yang ada dosa, kan? Muka hitam ni orang kafir. Jadi minta Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, cerahkan mukaku, binurika, dengan nur kamu, yauma tabyaddu wujuhu awliyaika, pada hari menjadi putih segala wajah-wajah kekasihmu. Wala tusawwid, ya Allah, jangan kau hitamkan wajhi mukaku, bizulumatika, dengan kegelapanmu, yauma taswaddu wujuhu a'daika, yauma taswaddu wujuhu a'daika,
pada hari menjadi hitam oleh muka-muka musuh-musuhmu. Kan? Minta bagi muka kita tergolong dalam muka orang yang bersih, orang yang putih. Sabda Nabi SAW di hari akhirat kelak, inna ummati hampir kepada kedua bahumu, kerana pakaian dalam syurga itu sampai kepada tempat air semayang. Dan sunat dahulukan basuh yang kanan, kemudian maka yang kiri, dan baca oleh pada ketika basuh tangan yang kanan itu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Aku boleh makan suratan pada kanan dengan yang kananku, dan aku akan dapat hisab yang sedikit lagi berat. Ada yang ketika makan yang kiri, yang tubi'an tu'tiyani kitabi shimali atau wara' zahri. Hai Tuhanku, bahwasanya aku dapat yang dia, dan aku akan suratan dengan diriku atau daripada belakangku. Kemudian basuh tangan. Basuh tangan sampai ke siku. Kan? Tak kira dia nak mula daripada ujung jari sampai ke siku, ataupun dia nak mula daripada siku sampai ke ujung jari, tak masalah. Sunat meninggalkan basuhan. Muka tadi 3 kali. Kan? Bawah 3 kali. Basuhan air kena pun 3 kali. Basuhan pun 3 kali sunat meninggalkan basuhan. Mana kata musannif rahimahullah taala, sunat pula wajib basuh tangan. Ketika kita basuh tangan tu baca doa apa? Basuh tangan daripada mana? Daripada ujung jari ni sampai ke siku. Masuk sekali dengan siku. Kan? Sekali dengan siku ni masuk sampai ke siku ni, mana masuk sekali dengan siku. Tu wajib. Belajak sampai ke atas pertengahan lengan kita ni, tu orang panggil tahjil. Kesan wuduk lajakkan sampai ke atas lengan ni, pertengahan lengan. Kan? Itu hukum dia sunat. Dia termasuk dalam muhajjalin nanti. Jadi ketika basuh tangan tu baca doa ni, basuh tangan. Ketika basuh tangan kanan baca Allahumma a'tini bi kitabi, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah kepadaku kitabku bi yamini, dengan tanganku, wa hasibni hisaban yasira, hisabkanlah aku dengan hisaban yang mudah. Di hari akhirat kelak ada 3 golongan di mahsyar kelak. As-sabiqun al-awwalun, golongan sabiqun al-awwalun ni para nabi, ini para auli, para nabi, para rasul, para wali. Mereka ni as-sabiqun al-awwalun. Kita tak termasuk ni, kan? Para nabi, para rasul, para sahabat, kibarus sahabah. Ini mereka ni as-sabiqun al-awwalun. Mereka ni tak ada, bukan ashabul yamin, dia tak ada kira. Kemudian barulah golongan ashabul yamin dan ashabul shimal. Sebenarnya ashabul yamin ni orang yang menerima buku catatan amalan melalui tangan kanan. Itu orang panggil ashabul. Yang kedua ashabul shimal. Sebenarnya ashabul shimal orang yang menerima buku catatan melalui tangan kiri. Maka ketika kita berwuduk basuh tangan ni, ya Allah, ya, berilah kitab amalanku di hari akhirat kelak melalui tangan kanan aku ni. Bila jadi ashabul yamin, bila ambil buku amalan melalui tangan kanan, itu tanda ahli sa'adah, itu tanda bahagia tu, itu tanda kata ahli syurga tu. Kemudian wahasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Minta Allah Taala jadikan kita ni orang yang dimudahkan perhisaban. Kerana orang yang Allah Taala ambil berat tentang Allah Taala teliti, ataupun Allah Taala orang panggil amati tentang hisapan dia, maka ketika tertentu dia diazab. Orang yang dihisap dengan hisapan yang payah, tentu dia akan diazab. Melainkan Allah Ta'ala hisap dengan hisapan yang mudah. Kerana tak ada kita bersih daripada dosa. Mesti ada salah. Bila orang tu ada salah, ada dosa, layak menerima azab. Kalau Allah Ta'ala orang panggil beratkan hisapan atas diri kita, maka ketika itu tentulah kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta pada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku dengan hisapan yang mudah. Bila hisapan yang mudah, hak sikit-sikit tu, banyak dosa kita banyak, tapi Allah Taala ampunkan. Allah Taala maafkan. Itu maksud dia wahasibni hisaban yasira. Kemudian basuh tangan kiri. Ketika basuh tangan kiri gitu juga baca Allahumma
Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani. Ya Allah, aku mohon perlindungan. Allah, aku mohon perlindungan dengan pertolonganmu daripada bahwasanya engkau berikan kepadaku kitab aku bisimali melalui tangan kiriku, aw min wara'i zahri, ataupun daripada belakangku. Jadi ashabus shimal ni nanti dia akan terima buku tangan kiri. Ada yang tak berani nak terima tangan kiri, malu, dia ambil ke belakang. Kan? Kiri tapi dia holok tangan tu lari. Ambil ke belakang. Dia tak berani nak ambil kiri macam tu, dia malu. Dia ambil ke belakang. Jadi kita minta supaya kitab amalan kita tak diberi melalui tangan kiri ataupun daripada pihak belakang. Kemudian maka sapu segala kepalamu, iaitu dengan cara engkau basahkan kedua tangan. Kemudian wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian maka sapu segala kepalamu. InsyaAllah minggu pertama dan kedua kita baca Sairus Salikin juzuk yang pertama. Minggu keempat, kelima kita baca Sairus Salikin juzuk yang ketiga. Awal juzuk 3. InsyaAllah kita bawa risalah macam ni juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bihidayatil 'arifin. Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.